Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Zaman dan juga Fahmi Izzuddin, dan tumpuan kita pada jam ini adalah berkenaan penyakit resdung yang boleh dikatakan popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Malah ada segelintir yang mengambil mudah kisah penyakit ini dan menganggap ia hanyalah penyakit yang biasa dialami. Dan namun, tahukah anda bahana resdung ini mampu menjejaskan kualiti hidup anda dengan pelbagai komplikasi kesihatan. Dan untuk berkongsian lanjut berkenaan penyakit resdung, kita bersama dengan Dr. Ahmad Kushairi Khalid, pakar perunding. Saya tak nak salah sebut ni doktor, mungkin boleh doktor tolong saya sebutkan? Saya sebut dulu. Sila. Saya cuba. Saya ambil cabaran ni. Okey. Otorinolaringologi, betul? Betul. Tak penuh tu. UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Terima kasih datang, sibuk-sibuk pun datang studio awal ni untuk kita terangkan dengan lebih lanjut lah. Mungkin ramai kat luar sana penonton Astro Awal ni pun nak tahu juga penyakit resdung ni. Kadang-kadang kita hanya anggap ia biasa kan. Kadang-kadang selesema biasa, mungkin ada yang kaitannya dengan mitos-mitos. Jadi ia perlu dijelaskan dengan lebih baik, sebab saya rasa memang majoriti banyak juga rakyat Malaysia yang ada ni kan. Betul. Pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya pagi ni, Fizi, Fahmi. Resdung ni memang betul dia salah satu penyakit yang sangat popular dan banyak menjangkiti ataupun dihadapi oleh rakyat Malaysia. Tetapi perkataan resdung tu sendiri tidak spesifik. Kerana bila ada orang tu ada sesema pagi-pagi, bersin, berhingus, kita panggil resdung. Setengah orang tu berdarah hidung, pening kepala, tak boleh bau pun dia panggil resdung. Tetapi resdung ni boleh dikatakan sebagai perkataan yang besar untuk memperkatakan seorang itu ada masalah hidung lah. Kenapa saya berkata begitu? Kerana dua penyakit besar yang ada dan boleh dikaitkan dengan resdung ni adalah satu, alahan rhinitis ataupun kita panggil allergic rhinitis. Dan yang kedua adalah sinusitis ataupun radang pada rongga sinus. So kedua-dua ni rakyat Malaysia suka panggil mereka resdung. Yang banyak menjangkiti rakyat kita ni ataupun terutamanya penduduk Asia Tenggara kerana udara kita lembap dan banyak kita panggil habuk hama atau dust mite. Ini adalah alahan rhinitis ataupun allergic rhinitis. Jadi debu habuk hama ni ataupun kita panggil dust mite ni banyak berada di tilam, bantal, sofa, langsir, udara aircon. Sebab tu bila orang bangun tidur kan, dia baru daripada bantal tu, daripada tilam tu, dia akan bersin pagi-pagi. Dan udara pagi tu sendiri pun banyak debu habuk hama ni. Bersin, hingus dengan sumbat. Tiga ni lah. Pagi-pagi. Lepas tu as the day goes on, tengah hari pun dah okey sikit. Ini alahan. Dia pergi holiday luar pada Asia Tenggara, pergi UK, bangun pagi, kenapa tak bersin pagi? Kenapa tak berhingus sangat? Ni environment punya trigger. So ini alahan. Alahan rhinitis. Itu adalah salah satu benda yang boleh dikatakan ataupun di-refer sebagai resdung lah. Yang kedua, boleh menjadi komplikasi bila alahan ni tak dikawal kan. Bersin selalu hingus sangat. Dia dah boleh menyebabkan radang pada rongga sinus. Ataupun tanpa alahan rhinitis ni, seseorang pun boleh dapat jangkitan kuman pada sinus. Ini simptom dia lebih sikit. Selain daripada berhingus, sumbat biasanya, dia akan ada pening kepala, dera bau pun kurang, kadang-kadang ada bau busuk keluar pada hidung. Ini adalah sinusitis. Kadang-kadang demam. Kan, mata pun macam tengok cahaya tu rasa macam tak boleh tengok cahaya. Jadi ini bila ada radang pada sinus ataupun kita sebut sinusitis. Jadi ini berbeza, ini infection ataupun jangkitan kuman. Yang tadi alahan. Jadi dua ni harus dibezakan. Tetapi macam mana pun kedua-dua ni sangat common ataupun sangat selalu terjadi pada penduduk di Asia Tenggara, di Malaysia terutamanya juga. Banyak pengaruh daripada environment. Selain pada itu faktor pekerjaan. Contohnya seorang itu kerja di kilang yang banyak asap ataupun kerja di tempat yang buat molding, tempat yang buat welding yang banyak chemical dan sebagainya. Jadi ini pun menjadi faktor. Kucing nombor satu juga. Kucing di rumah ni, debu dia, habuk dia, bulu dia tu pun boleh merangsang alahan rhinitis ini. Ini antara faktor-faktor yang kenapa rhinitis ni dalam bahasa Melayu dia apa? Dalam bahasa Melayu ni kira dipanggil rhinitis juga lah. Alahan rhinitis dia. Cuma ejaannya lain daripada English. Dia di English kan perkataan tu. Di Melayu kan kita perkataan meminjam. Betul.
Dan doktor, saya sebenarnya nak tahu juga macam mana kalau macam individu. Contoh kalau macam saya ada selsema dalam 2 minggu. Tapi saya tak pasti adakah itu resdung ataupun tak, sebab orang lain tak selsema tapi saya selsema. Jadi apa macam simptom-simptom sebenarnya yang dah menunjukkan okey ini dah sampai tanda merah, paras merah yang kena buat check up? Betul. Jadi selain daripada kita panggil resdung tadi, kadang-kadang ada juga jangkitan kuman lain yang macam kita kata sesama biasa, batuk biasa. Itu pun kadang-kadang orang salah anggap sebagai resdung. Tetapi alahan ni selalunya dia ada faktor yang menyebabkan ada bersin sesama sumbat tu. Contohnya, saya baru bermesyuarat di pejabat sekian-sekian sejak 2 minggu lepas. Sejak 2 minggu lepas juga saya menghadapi simptom sesama sumbat hidung. Rupanya di dalam bilik tu mungkin kapetnya lama, langsirnya lama, tempatnya berhabuk. Jadi mesti ada trigger. Jarang kalau alergik ataupun alahan rhinitis ni dia datang kat doktor, saya baru 2 minggu dapat. Selalunya alahan rhinitis ni pesakit akan bagi tahu dah lama. Berbulan-bulan dan bertahun kadang. Tapi makin teruk, sebab tu datang jumpa doktor. Selalunya kalau 2 minggu ni dia pointing towards radang. Sebab ceritanya, historinya tu baru. Jadi mungkin you ada dapat jangkitan kuman daripada orang sekeliling ke, ataupun jangkitan kuman di tempat kerja dan sebagainya, you ada sesama. Dan selain pada durasi tu, simptom lain, contohnya pening kepala macam saya sebut tadi, deria bau kurang, dan mata, bila mata tu susah nak nampak cahaya. Ini adalah simptom-simptom tambahan yang boleh kita katakan lebih teruk ataupun boleh membimbangkan. Masa tu memang kena jumpa pakar untuk pastikan bukan masalah alergik dan itu jangkitan kuman. Berdengkur betul. Bila kita cerita tentang berdengkur ni, hidung menyumbang kepada seseorang itu untuk berdengkur. Tetapi berdengkur ni ceritanya lebih luas. Dia bukan hidung saja. Hidung boleh mungkin contribute about 10 to 20% of snoring. Tapi banyaknya snoring atau berdengkur ni datang pada langit, rongga tonsil, lidah, pangkal lidah. Ini struktur lah. Masalah berat badan pun boleh buat dengkur. Dan masalah pekerjaan, orang shift work, orang jet lag, orang body clock lari, sleeping time pun lari, boleh menyebabkan kualiti tidur pun terganggu. Jadi dengkur ni masalah yang lebih besar. Tapi sinus ataupun masalah hidung sumbat mungkin contribute about 10 to 20% of berdengkur. Dia ada struktur lain lagi. Betul. Cuma dan dalam masa yang sama juga resdung ni dia ada kaitan dengan genetik tak? Betul. Dia boleh jadi sebab genetik, sebab saya sebut tadi alahan. So bila alahan ni boleh datang daripada ayah kita alahan sekian, anak pun boleh dapat alahan sekian. Jadi kalau alahan rhinitis ni boleh disebabkan oleh faktor genetik. Tetapi kalau kita sebut lagi satu tu, sinusitis, jangkitan pada sinus tu jarang boleh disebabkan oleh genetik. Tetapi kalau saya sebut tadi, alahan ni tak kawal, lama-lama dia boleh dapat radang pada rongga sinus tu. Jadi secara tak langsung memang dia berkait dengan genetik juga. Adakah dia resdung ni macam mana kalau macam, sebab kita nak rawat awal kan, macam mana kalau peringkat kanak-kanak ke bayi dan sebagainya, dia adakah kita ibu bapa boleh detect awal, okey anak saya ada resdung, saya kena pergi check up dan sebagainya. Apa dia punya tanda-tanda awal tu? Betul. So kalau budak-budak ni dia baru lahir kan, jaranglah terus lahir dapat yang jangkitan kuman tu. Selalunya dia start dengan alahan dulu. So alahan ni budak-budak tu selalunya dia 3 sekawan. Kadang-kadang tu dia ada eczema. Itu tanda-tanda dia ada alahan. Nombor 2 asma. Dan nombor 3-nya ini adalah alahan rhinitis. So 3 ni fisiologi atau patologi dia lebih kurang sama. So selalunya kalau orang ataupun bayi, budak kecil tu ada eczema dan ada asma, harus cek ataupun harus periksa, dia kemungkinan besar akan ada juga alahan rhinitis. Kerana 3 sekawan ni selalunya ada pada pesakit yang sama. Okey doktor, apa mungkin do's and don't kepada mereka yang
ada penyakit resdung ni? Sebabnya contoh macam sekarang ni dengan keadaan cuaca musim hujan dan sebagainya, mungkin boleh trigger selsema, dan juga macam kami ni kena bangun awal pagi, kadang-kadang nak mandi air sejuk, keluar-keluar bilik air pun dah habis selsema semua. Apa do's and don'ts? Mungkin tak boleh makan pedas ke atau sebagainya? Berapa kotak tisu habis selalu setiap Oh, pagi? kalau saya dalam Fahmi. satu kotak sehari ada jugalah sebenarnya. Pagi tu satu kotak saja. Dulu masa dekat sekolah pun kita selalu tengok kawan-kawan kita. Sekarang bila kita dah jadi pakar baru kita tahulah, oh ni dia ada masalah resdung tu. Jadi betul, macam saya sebut tadi, alahan rhinitis ni selalunya disebabkan oleh persekitaran. Jadi salah satu yang saya selalu tanya pesakit saya, ada kucing tak? Jadi bila dia tahu dia ada kucing, susah, orang dah suka kucing ni memang dia suka kan. Tapi saya akan bagi tahulah, kena pakai spray. Dia ada ubat dia. Alahan ni nak rawat tak boleh, sebab dia environment saya sebut tadi. Tapi nak kawal boleh. Jadi kawal ni kena spray hidung. Jadi dia protect lapisan hidung tu, debu, habuk, allergen apa masuk pun dia tak trigger reaksi alahan tersebut. Jadi environment, kucing. Nombor 2, Spray hidung kita tau Fahmi. Bukan hidung kucing tu. Jangan spray hidung kucing. Tapi spray hidung kita, betul. Jadi satu spray kan. Nombor 2 adalah environment. Tapi environment ni sangat susah untuk kita pasti ataupun eradicate ataupun betul-betul tak nak debu haba ni, pasal dia akan ada juga. Tilam, bantal, sofa, langsir, kapet. Kalau semua ikut ada, guideline setiap 2 minggu kena cuci. 2 minggu lah. Orang Penat. pakailah penapis air atau penapis angin udara. Tak jadi juga. Yang penting kena spray. So macam saya sebut tadi, kat Malaysia memang common sebab environment di dalam udara tu sendiri. Nombor 3, makanan ataupun apa-apa benda lain. Setengah orang tu daging, udang pun boleh trigger, tapi tak semua orang. Kebanyakannya 80% kalau kita buat ujian alahan, debu, habuk, hama. Tetapi ada juga orang yang allergic ataupun alahan dia pada makanan. Ini semua kena buat ujian alahan, baru kita boleh tahu you alahan apa, orang ni alahan apa. Tapi 80% adalah debu, habuk, hama dan environment kita. Doktor, saya cuma nak tahu kan, macam mana, ini spesifik untuk kita nak jaga hidung. Doktor ada tips tak? Macam mana kita nak pastikan hidung kita ni sihat walafiat kan? Setiap hari mungkin ada rutin-rutin yang perlu dilakukan. Doktor sebagai pakar mungkin ada macam mana nak pastikan hidung kita ni bersih, tak ada kuman, tak dijangkiti dan sebagainya. Mungkin ada benda-benda yang mungkin kita boleh buat setiap hari kan, supaya kita tak jangkit apa-apa ke? Ya, dan saya nak tambah juga, kalau macam setengah orang ni nasal sound dia terlampau kuat. Jadi adakah itu pun sebenarnya menjadi faktor kepada hidung tidak sihat? Mungkin doktor berjelaskan? Betul. Jadi kita first kali kena tahu fungsi hidung tu. Ramai mungkin tak tahu. Fungsi hidung ni satunya adalah untuk filter ataupun kita panggil filter lah. Ya, dia halang ataupun tapis benda-benda kotor yang masuk dalam hidung. Dia warm ataupun dia panaskan udara yang masuk supaya udara tu sesuai untuk paru-paru. Dan nombor 3, dia humidify. Dia panas dan dia lembapkan supaya lapisan paru-paru yang terima udara tu adalah udara yang sesuai dengan paru-paru tersebut. Jadi 3 ni adalah fungsi hidung. Apabila seseorang itu menghadapi masalah, contohnya hidungnya selalu tersumbat, berdarah hidung, bersin selalu. Jadi ini adalah tanda-tanda lah hidung tu tak sihat. Salah satu tip yang selalu sebenarnya kita amalkan adalah dalam air semayang tu sendiri, bila kita cuci hidung kita tu 5 kali sehari. Itu adalah salah satu cara untuk membersihkan hidung dalaman ni. Tetapi untuk orang yang ada masalah sinus atau alahan, kita ada sistem botol, macam kita panggil nasal douching, ataupun cara membersihkan hidung. Sama lebih kurang macam nak ambil semayang tu, cuma dia masuk dalam botol dan dia picit supaya dia pergi dalam sikit lagi. Ini salah satu cara untuk membersihkan hidung tu lah. Jadi kebanyakan hidung ni dia akan menghasilkan mucus. Dan mucus ni dia likat, dia tak senang kita hembus terus keluar. Jadi douching ni kalau kita buat akan lembutkan mucus ni, senang untuk dia keluar. Selain pada itu, macam saya sebut tadi lah, sangat-sangat penting pekerjaan. Banyak research tunjuk kalau orang tu kerja, contoh chimney worker, orang yang selalu terdedah, hari-hari dia terdedah pada chemical asap, dia boleh senang dapat lepas 20-30 tahun kanser hidung. Kanser pangkal hidung contohnya. Jadi environment ni sangat important, because fungsi hidung tersebut macam saya sebut 3 tadi. Jadi bila chemical hari-hari, orang yang kerja tempat molding kan, hari-hari walaupun pakai mask tu tak semua
boleh ditapis. Jadi environment tu sangat penting untuk pastikan hidung kita ni sihat. Saya ada satu soalan kontroversi sikit sebelum kita pergi rehat, tapi saya harap doktor boleh jawab lah. Okay. Dah ada kat sini kita jawab. Live pula kan? Saya pula yang takut. Itulah dia punya introduction, saya pun takut. Okey, apa bulu hidung? Dia okey, kalau yang terkeluar-terkeluar tu kita potong lah kan. Tak nak bagi kemas dan sebagainya. Cumanya ada yang mungkin potong dan sebagainya sampai ke dalam dia habis. Itu okey ataupun tak okey? Baik, bulu hidung ni ada juga fungsinya. Tetapi biasalah dalam hidup ni, bila terlalu banyak dia akan jadi masalah. Yang penting sederhana. Jadi bilangan bulu hidung yang sederhana itu penting untuk pastikan yang saya sebut tadi, filter ataupun penapisan udara yang kita hidu tu tersebut. Tetapi apabila bulu hidung ni terlalu banyak, satu, dia boleh mengganggu appearance lah ataupun kita punya rupa. Nombor dua, dia pun boleh menyebabkan hidung tu sendiri tersumbat kerana banyak sangat tapisan yang tersangkut kat situ. Kan? Jadi dia boleh menyebabkan pengudaraan tu tak baik. Jadi bulu hidung penting, tetapi bilangannya pun atau moderation tu yang paling penting sebenarnya. Terlalu banyak pun tak boleh, terlalu sikit pun tak boleh. So trimming hidung ni bagus untuk buat, tapi janganlah terlalu banyak dan janganlah sampai ke dalam sangat sebab kita tak nampak apa yang kita gunting tu, boleh cedera pula tisu-tisu dalam hidung yang lain. Sama juga orang tu kolek telinga tu. Kan, kita suka korek telinga padahal kita tak tahu berapa dalam kita dah pergi dan berapa banyak sebenarnya tahi telinga yang kita tolak masuk dalam, yang ada kat putih kapas tu sikit kan? je. Sikit je kan. Jadi ini benda-benda yang kita selalu advise pada pesakit lah. Alright. Okey, banyak lagi sebenarnya. Saya pasti banyak soalan terutama daripada Fahmi kita. Tapi kita nak berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Banjir ini luar biasa. Lan ni memang menyeramkan. Setiap masalah dihadapi mangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi tanggungjawab yang kami galas. 501 Bongkar, terpaling dedah. Baik, masih lagi membincangkan tentang masalah redung. Kita ada Dr. Ahmad Redung pula dah. Resdung. Kita ada Dr. Ahmad Kusyari Khalid, pakar perunding otorinolaringologi, UiTM Private Specialist Center UPSC. Kita dah hafal dah. Lepas ni boleh apply dengan doktor. Doktor, tadi kita dah sembang banyak bulu hidung lah semua kita masukkan. Cumanya pada ketika ini saya nak pergi kepada satu perkara yang juga mungkin menjadi persoalan juga kepada orang ramai. Adakah resdung ni macam mana kalau kita tengok yang kadang-kadang, sebab dalam banyak-banyak rawatan resdung, orang yang nak rawat resdung tu mesti dia akan tunjuk kat kita video-video yang kadang-kadang kita nak tengok pun kita pun tak boleh makan sebulan. Betul. Kadang-kadang sampai ada ulat dan sebagainya kan. Lepas tu hingus tu pula color mala lah, hijau, kuning, kadang merah dan sebagainya. Itu kategori tahap resdung juga ke ataupun memang macam mana tu? Betul. Yang Fizi sebut tadi tu, ini adalah maksudnya dia dah ada jangkitan kuman pada rongga sinus tu. Ini yang kita kata sinusitis ataupun jangkitan kuman pada rongga sinus. Apabila ada jangkitan kuman ni, dia bermula dengan radang. Radang ni maksudnya dia dah start rasa sakit-sakit di pipi. Lepas tu dia biar lagi, dia dah start demam. Then bila ada radang, bila start ada sakit pipi, tisu dalam tu mula bengkak dan menghasilkan banyak cecair. Dan cecair ni mula-mula cecair yang jernih. Ataupun kita kata sterile lah. Kalau tengok visual tu, boleh tengok macam mana kita bersihkan. Daripada sterile, bakteria masuk, dia jadi nanah. Biar lama lagi, mungkin organisma lain masuk, bolehlah
ada benda-benda yang lain tu. Terutamanya terjadi pada orang yang immune system dia terganggu ataupun kita panggil immunocompromised patient. Boleh dapat maggots, boleh dapat ulat dan sebagainya dalam sinus tu. Jadi apabila ada benda-benda ini, maksudnya itu sudah tahap yang teruk lah jangkitan dalam sinus tu. Dan dia akan ada simptom yang lain lagi. Tak boleh bau. Pening kepala ni bukan pening kepala yang boleh bawa bincang. Yang tak boleh bawa bincang, dia akan pergi hospital punya. Doktor, saya tak boleh bangun. Saya rasa macam nak tumbang. Pening, pusing. Ni antara simptom-simptom yang membimbangkan lah. Kalau kita tak rawat jangkitan ni boleh pergi kepada dua struktur yang penting. Satunya mata. Because sinus ni sangat dekat dengan rongga mata kita. Atas pada mata tu brain. Dia pun boleh menyebabkan jangkitan kuman pada lapisan otak kita ataupun kita panggil meningitis. Atau sometimes dia boleh menyebabkan jangkitan kepada otak juga, iaitu kita panggil sebagai abscess ataupun nanah di brain lah, brain tu sendiri. Jadi ini adalah consequence ataupun bila kita tak rawat lama. Yang kanser ni, ya, dan itu jangka masa memang itu kalau orang ada kanser pada hidung. Sinus ni lama jaranglah jadi kanser. Tetapi kadang-kadang orang salah anggap, dia ingat benda tu sinus, sebenarnya itu kanser. Sebab dia boleh coexist. Bukannya perubatan ni bukannya satu-satu. Kadang-kadang dia boleh combine. Kita ingat benda tu macam polip. Polip ni adalah ketumbuhan yang boleh ada dalam sinus tu apabila selalu sangat dapat radang. Rupanya bila kita ambil biopsi, itu bukan polip, itu adalah ketumbuhan bahaya seperti kanser. Jadi kanser ni lebih agresif lah. Dia boleh makan tulang dalam tu. Bila makan tulang dan dia ada saraf-saraf lain yang lalu dekat kawasan hidung tu, boleh menyebabkan masalah saraf yang lain. Doktor ramai tak yang datang tapi pesakit tak tahu pun actually awak ni kanser hidung ni kata? Betul. Ada, memang ramai. Tapi of course lagi ramainya yang resdung biasalah. Tapi ada juga di kalangan tu, terutamanya bila dia cakap, doktor, kadang-kadang saya ada darah. Saya tanya pula, darah tu kanan atau kiri? Sebelah saja, doktor. Banyak mana? Dia dalam satu cawan, setengah cawan. Ini ada antara benda-benda yang boleh point kita kepada mungkin kita kena buat pemeriksaan yang lebih lanjut. Kadang-kadang tu sampai ada bengkak di leher. Maksudnya ketumbuhan tu boleh sampai ke leher jika dibiar dalam masa yang lama. Ini antara tanda-tandanya lah. Dan doktor, apa mungkin dari perspektif perubatan, apa rawatan ataupun kaedah rawatan yang diguna pakai untuk merawat resdung? Sebab kita tengok visual tadi tu ada kamera yang dimasukkan, kita tengok macam mana. Adakah dia macam kata itu ada video yang dia sedut, dia tarik keluar lendir-lendir dan sebagainya. Apa rawatan yang disediakan untuk merawat penyakit resdung ini? Baik, yang pentingnya saya sebut tadi, satu, adakah ini alahan ataupun adakah dia dah sampai tahap jangkitan kepada sinus. Jika alahan biasa, saya dah sebut pada Fahmi tadi, pakai spray tu. Spray pada Fahmi, bukan pada kucing Bukan pada kucing. So pada Fahmi, spray tu sangat penting. Ramai orang cakap, doktor, sampai bila nak pakai spray ni? Adakah pakai spray ni bila perlu saja? Tiap-tiap hari kita bangun dalam environment yang sama dan tiap-tiap harilah kita kena pakai spray tu. Cuba, kalau you pakai 2 hari lepas tu mengharapkan hasil dia, memang tak akan jadi. Dia memang kena pakai beberapa bulan. Setengah orang tu bertahun baru dia akan berkesan. Kerana hari-hari bila you spray, dia akan protect ataupun dia lindungi lapisan dalam hidung. Dan macam saya sebut tadi, allergen masuk, dia takkan rangsang proses alahan ni. Satu, resdung. Satu, spray. Nombor 2, kadang-kadang bila spray tu tak cukup, setengah orang ni alahan dia strong ataupun sangat kuat, kena tambah dengan antihistamin, ubat untuk tak nak bagi kita ada alahan punya reaksi hari-hari juga. Nombor 3, kalau tak okey juga, ada lagi ubat lain yang boleh diberi. Ini semua untuk kawal alahan. Saya sebut tadi, alahan susah nak rawat unless you change your environment. Ada side effect dia ubat-ubat? Setengah orang, kalau orang, doktor, saya nak pergi belajar di UK. Kenapa saya di UK tu tak ada macam ni? Balik Malaysia je, tak sampai 2 hari bersih. This is environment. Kita tak boleh nak change our environment ni. So unless you pindah, kan, you pergi, tak payah pakai ubat ni dah. Because dia tak ada allergen tu kat sana. Jadi satu, kawal alahan tu. Nombor 2, kalau dah jadi jangkitan kuman, jangkitan maksudnya kena ada antibakteria. Itu dah lain, kena bagi antibiotik,
kena bagi ubat untuk anti radang. Dan kena cuci hidung yang saya sebut tadi untuk keluarkan semua nanah-nanah ni. Tak okey juga, dan baru pergi kepada rawatan yang boleh tidur ataupun prosedur kecil lah, pembedahan kecil untuk keluarkan guna macam visual tadi tu, alat yang kita sedut, kita cuci, kita buka sinus ni. Kalau dah cuci dan sebagainya tu, ada possibility untuk dia dapat balik? Untuk radang sinus, selalunya apabila kita dah cuci tu jarang untuk dapat balik. Tapi kemungkinan tu memang ada, sentiasa ada. Sebab tu saya selalu bagi tahu pesakit saya dah buat peranan saya, anda kena buat peranan anda, kena spray hari-hari di rumah. Maintain. Supaya tak nak jadi lagi jangkitan kuman tu. Ya, dan doktor, ada juga setengah individu yang pakai kaedah perubatan tradisional ataupun cara-cara yang mereka belajar dari internet dan sebagainya. Pendapat doktor, mungkin melihat kepada tu betul ataupun tidak, adakah itu mitos mata-mata? Contoh dia macam kena tekap muka dengan air panas dan sebagainya, dan makan lidah buaya, macam-macam. Mungkin doktor boleh terangkan, adakah itu mitos ataupun fakta? Fahmi dah cuba ke? Saya tak cuba lagi. Saya ada cuba masa saya belajar yang asap dekat muka tu kan. Berkesan tak? Saya tak tahu sebab saya tak ada sinus. Okey. Orang suruh buat ni kan takut ada sinus nanti buatlah, kita pun ya macam tu buatlah kan. Betul, ini sangat popular lah kan. Rawatan ni kita boleh tengok kat tepi jalan, dekat shopping mall pun ada. Saya tak boleh nak komen tentang keberkesanannya sebab saya sendiri tak ada pengalaman tu, dan dari segi data atau research tak ada dilakukan. Sebab tu ini adalah rawatan alternatif, kita panggil. Dia bukannya mainstream treatment. Tetapi kadang-kadang tu setengah tu sama juga macam tekak air panas dengan menthol inhalation tu, kita pun ada guna. Sebab tu kita tak boleh nak kata ini totally 100% salah kan. Tapi ada setengah tu sama, kita pun guna menthol inhalation dengan kuantiti, dengan ubat yang dah dibuat research. Lebih selamat lah banding dengan yang mungkin yang tak dibuat research ni. Contoh macam saya cerita tadi, kita tambah baik teknik wuduk yang kita buat tu, kita pakai pump. Benda ni sebenarnya lebih kurang sama je. Tetapi bila yang keluar ulat, dia tarik lah, keluar ikut pipi tu, saya skeptikal sikit lah. Sebab saya tak rasa dia boleh sampai tahap macam tu. Kalau ada pun tahap macam tu, mesti pesakit tu dah ke hospital, rather than pusat rawatan begitu. Kita pun tak banyak masa doktor, mungkin nasihat doktor untuk orang ramai di luar sana tentang penjagaan hidung mungkin, dan juga tips yang terbaik boleh doktor berikan untuk mereka elakkan daripada resdung. Kira doktor, saya nak tulis ni doktor, nasihat-nasihat. Nasihat ni. Jadi penyakit resdung ni sangat popular di kalangan rakyat Malaysia disebabkan persekitaran. Jadi kalau ada simptom-simptom yang luar biasa ataupun simptom bersin, hingus, sumbat makin teruk, dapatkanlah pemeriksaan. Pendarahan terutamanya salah satu hidung je, bukan dua-dua. Dua-dua ni maksudnya kita tahu mungkin resdung dua-dua. Tapi sebelah ni mungkin benda yang bahaya, tu kena dapatkan rawatan, dan lagi cepat dapat rawatan tu lagi banyak kebaikan untuk mengatasi masalah ni lah. Okey. Last doktor. Saya lupa tanya bab hingus kala mala tadi tu. Dia macam mana kita nak tahu kata resdung kita ni teruk berdasarkan kala hingus tu? Baik, kalau dia kuning ataupun hijau, tu maksudnya bakteria dah masuk dalam tu. Kuning atau hijau. Kalau jernih, itu yang saya kata sterile, mungkin tak ada bakteria lagi. Mula-mula mungkin jadi putih biasa, jernih. Kalau lama-lama biar, dia boleh jadi busuk, berbau busuk, dan kuning dan hijau tersebutlah. Kalau kita buat tu, kita panggil afogado lah, macam cendol lah. Semua yang kita boleh istilahkan macam tu kan, tapi itulah colour dia. Okey, baik, kita berterima kasih kepada Dr. Ahmad Kusyari Khalid, pakar perunding otorinolaryngologi UiTM Private Specialist Center UPSC, atas perkongsian pandangan beliau dan juga nasihat. Kita harapkan bahawa nasihat itu dapat kita ikuti, dan penonton Extraordinary ini dapat tahulah sikit sebanyak tentang resdung, penyakit resdung yang sebenarnya popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Baik, itu saja untuk Awani Pagi hari ini. Fahmi, ada apa nak tambah? Saya tak ada apa-apa. Sekian dari saya, Fahmi Izzuddin. Saya Hafizah Zaman. Salam hormat.